Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu dalam siri pertama tentang etnosains perubatan alam Melayu. Baik, jadi kita akan adakan beberapa siri video mengenai etnosains perubatan alam Melayu ini kerana masyarakat memerlukan maklumat mengenainya. Perkataan etnosains ini bukan satu ungkapan baru, ya, tetapi telah pun lama digunakan di dalam dunia akademik. Mohon sebentar, saya ingin kongsikan sedikit maklumat ataupun slide mengenai perubatan etnosains perubatan alam Melayu ni, dan kalau boleh saya besarkan sedikit. Baik, jadi seperti mana saya sebut tadi, etnosains bukan satu ungkapan baru tetapi telah pun bertapak lama dalam dunia akademik, ya. Kalau kita lihat etnosains ini daripada dua perkataan. Yang pertama disebut sebagai ethno, iaitu daripada akar kata daripada Greek, ya, yang bermakna kelompok manusia, yang juga berkaitan dengan budaya. Manakala sains itu sendiri adalah daripada akar kata perkataan Latin yang bermakna ilmu. Jadi bila disebut tentang etnosains, maknanya ilmu tentang ethno, tapi dalam dunia akademik kita menyebutnya sebagai satu korpus ilmu kearifan tempatan. Jadi dalam makna komuniti di seluruh dunia ini, khususnya di Nusantara, kita mempunyai komuniti etnik yang pelbagai, ya. Dan dalam komuniti ini telah pun ada satu bentuk korpus ilmu yang disebut sebagai local knowledge ataupun local wisdom, dan disebut juga sebagai indigenous knowledge. Ini disebut semua sebagai kearifan tempatan, ilmu kearifan tempatan. Jadi bolehlah kita berikan sedikit makna atau definisi dan juga skop mengenai dengan etnosains ini. Etnosains adalah satu korpus ataupun khazanah ilmu warisan, ya, yang diamalkan oleh nenek moyang orang tempatan dan diturunkan dan diwarisi dari zaman ke zaman, dan ilmu ini mempunyai asasnya yang tersendiri dan ia bersandarkan kepada kearifan. Kearifan maknanya local knowledge, local wisdom, iaitu kearifan tempatan dalam kelompok etnik sesuatu komuniti. Jadi kalau kita sebut etnosains di Nusantara ini, setiap kelompok manusia ataupun etnik group, sama ada Melayu, Jawa, Bugis, ya, maupun orang-orang peribumi, orang-orang di sebelah sama ada Semenanjung Tanah Melayu maupun di Borneo, mempunyai kelompok orang-orang peribumi yang disebut juga sebagai orang asli, juga mempunyai korpus ilmunya yang tersendiri. Jadi etnosains ini telah bertapak lama sebelum daripada wujudnya hospital, sebelum datangnya ilmu sains perubatan. Baik, kita beralih kepada etnosains sebagai satu bidang, ya. Di dalam bidang sains sosial ataupun disebut sebagai bidang pengajian ini, etnosains ini ada di dalam seni bina rumah Melayu, ya, dan disebut juga etnosains dan juga etnoteknologi, pembinaan ataupun seni bina rumah Melayu, di mana rumah orang Melayu ni dulu ataupun di Nusantara maupun kapal-kapal yang dibina dibangunkan ataupun dibina tanpa menggunakan paku, ya, di mana mereka menggunakan kayu dan dipasak dan dikunci, dan rumah itu boleh berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kapal. Jadi dalam satu temu bual saya di Aceh, ketika lawatan saya di sana, melihat banyak rumah-rumah yang tidak menggunakan paku. Penduduk tempatan di sana mengatakan bahawa kelebihan tidak menggunakan paku ini ialah untuk menangani berlakunya gempa bumi, ya. Jadi bila berlaku gempa bumi, berlaku pergerakan bawah tanah, bangunan itu juga akan bergegar atau bergoyang dan boleh runtuh, tetapi dengan penggunaan teknologi atau etnoteknologi seni bina Melayu ini, pergerakan bangunan itu dapat diatur ataupun dikawal oleh penggunaan pasak-pasak itu. Seperti mana kita tahu di Jepun mereka menggunakan teknologi hidrologi, di mana apabila berlaku gegaran, bangunan itu bergerak bersama dengan gegaran. Jadi dalam konteks seni bina teknologi alam Melayu ni, kapal ataupun rumah dibina begitu, tujuannya untuk
memudahkan pergerakan, flexibility lah ya dalam konteks ini banner. Tapi kalau menggunakan paku, menggunakan batu konkrit semuanya, mungkin apabila bergegar maka dia boleh runtuh. Tapi inilah kelebihan sini banner rumah Melayu ini juga. Kalau kita teliti lebih mendalam, kita akan dapati bagaimana susunan atur dalam rumah itu, bagaimana susunan atur itu berdasarkan kepada konsep falsafah kehidupan orang Melayu itu sendiri. Termasuklah landscape di luar rumah yang mempunyai aturan dia sendiri. Ya, di mana kalau rumah Melayu ini tidak boleh menanam pokok yang tinggi di hadapan rumah, tapi hendaklah ditanamkan pokok-pokok yang renek atau rendah di bahagian depan sebagai satu falsafah untuk menerima tetamu, menerima tetamu yang ingin datang ke rumah kita. Jadi kalau letakkan pokok besar ni seolah-olah menghalang dan tidak suka kepada tetamu untuk hadir. Baik, kita beralih kepada etnosains dalam bidang makanan atau gastronomi. Terdapat banyak makanan-makanan yang berasaskan kepada tempatan, masakan menggunakan rempah, ulam-ulam seumpama. Inilah yang dikatakan etnosains dalam bidang gastronomi. Begitu juga dengan seni halus. Ya, tenun, jahit, khat, ini adalah antara kelebihan etnosains di alam Melayu yang tidak ada di tempat lain. Jadi kalau kata tenun itu, tenun songket itu mungkin ada di Nusantara. Nusantara maksudnya mungkin di Terengganu, Kelantan yang kita tahu. Begitu juga di Riau, begitu juga di Aceh. Jadi tenun ini satu keistimewaan orang Melayu ataupun kelebihan ataupun kemahirannya. Kalau kita pergi ke negara Parsi umpamanya, kita akan jumpa kelebihan dan kemahiran mereka dalam menenun permaidani, ya, menghidup ataupun membuat permaidani. Baik, begitu juga dengan seni tampak, busana, aksesori yang kita guna dalam pakaian orang-orang Melayu, seni ukir, ya, ukir kayu, begitu juga dengan seni bela diri. Di sana memang terdapat falsafah, ya, etnosains dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Jadi kita beralih juga kepada yang seterusnya ialah seni suara dan juga seni muzik. Di sana juga ada ilmu atau korpus ilmu kearifan tempatan yang diwarisi daripada dulu hingga sekarang. Baik, dalam siri ceramah ini saya ingin fokus kepada perubatan. Ya, bila sebut tentang etnosains perubatan alam Melayu ini, kita berfokus kepada 3 perkara, iaitu pemeliharaan kesihatan atau penjagaan kesihatan. Yang kedua ialah pencegahan penyakit. Dan yang ketiga barulah kita berbincang atau bicara mengenai perawatan atau pengubatan penyakit. Jadi etnosains perubatan alam Melayu ini tidak fokus hanya kepada pengubatan, tetapi juga meletakkan kepentingan yang dua yang lebih utama, iaitulah penjagaan kesihatan dan juga pencegahan penyakit. Baik, kita pergi kepada pengajian etnosains di universiti. Di manakah terdapat pengajian ini? Sebenarnya bidang etnosains ini adalah satu bidang sains sosial, ya, sebagai satu dasar ilmu, manakala disiplin disebut sebagai disiplin etnosains ini duduknya di dalam bidang disiplin antropologi. Antropologi ini mengenai kajian mengenai manusia, ya, dan juga terdapat juga satu lagi bidang namanya sosiologi ataupun kita sebut sebagai pengajian mengenai masyarakat. Baik, bila dicantumkan kedua ni maka disebut sebagai ANSOS, ya. Kalau di UKM ini kita sebut sebagai ANSOS atau antropologi sosiologi, di mana pengajian ni berfokus kepada manusia, pada masyarakat, kepada budaya, warisan, adab, adat, bahasa, makanan, busana dan hiburan dan pelbagai lagi lah, ya, yang boleh kita lihat dalam bidang sains sosial. Jadi dalam bidang antropologi ini, pengajian mengenai manusia ini, para pekaji, pendidik akan pergi bermastautin dan duduk bersama dengan masyarakat kelompok. Misalnya kalau saya nak kaji berkenaan dengan etnosains perubatan kelompok orang asli, saya akan pergi duduk bersama dengan mereka dan melihat bagaimana mereka melalui kehidupan, bagaimana mereka merawat, bagaimana mereka menjaga kesihatan, bagaimana mereka memakan makanan bagi mencegah penyakit. Jadi di sana saya akan berinteraksi, memakai pakaian mereka, hidup secara bagaimana mereka hidup, dan dengan itu saya menghayati kehidupan untuk memahami apa sebenarnya rasional ataupun maksud, ya, setiap tindakan mereka dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita sebut tentang perubatan, maka kita membuat catatan-catatan yang disebut sebagai etnografi,
catatan-catatan mengenai apa yang kita lihat, kita jumpa dan rasional di sebalik setiap perbuatan gelagat ataupun tindakan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ini pengajian antropologi, kita duduk bersama dengan masyarakat, hidup bersama dengan mereka, juga dikenali sebagai observant participant ataupun kita sendiri mengambil bahagian dalam masyarakat itu. Baik, dalam pengajian di peringkat prasiswazah atau bachelor degree, sebenarnya tidak ada satu bidang khusus mengenai perubatan. Kalau di peringkat pengajian prasiswazah ini pelajar mengambil pengkhususan misalnya dalam bidang antropologi atau sosiologi, tetapi tidak khusus mereka mempelajari kursus-kursus yang ada melibatkan tentang perubatan. Tetapi projek tahun akhir mereka boleh fokus kepada kajian mengenai etnosains misalnya kalau mereka ingin kaji. Ini bergantung pada minat dan seumpamanya. Tetapi kalau kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat sarjana dan doktor falsafah, kajian mengenai etnosains ini boleh dilakukan dalam bentuk multidisiplin. Mereka terus pelajar yang terlibat, yang berdaftar dalam bidang pengajian ini akan terus membuat penyelidikan dipandu oleh penyelidik-penyelidik di universiti. Baik, jadi dengan penyelidikan penuh yang dijalankan oleh mahasiswa tadi yang bersifat multidisiplin, akhirnya mereka akan menghasilkan tesis, satu tesis yang mencerminkan kesarjanaan mereka sebagai seorang graduan, sama ada sarjana ataupun doktor falsafah. Di dalam proses mereka menghasilkan tesis itu, mereka boleh menerbitkan makalah-makalah di dalam jurnal, terlibat dalam pembentangan kertas kerja seumpamanya. Baik, kita beralih seterusnya kepada ATMA, di mana tempat adanya satu bidang multidisiplin pengajian tentang etnosains ni. ATMA ini bermaksud Institut Alam dan Tamadun Melayu, telah ditubuhkan pada tahun 1972. Dulu dikenali sebagai Institut Pengajaran IBBKM. Kemudian dinaik taraf pada tahun 1974 sebagai pusat pendidikan dan akhirnya pada tahun 1993 fokus bidang yang ditawarkan di tempat ini telah berpindah daripada satu disiplin kepada multidisiplin. Jadi fokusnya seterusnya tidak lagi fokus kepada pengajian Melayu tetapi pengajian alam Melayu. Jadi ada beza di antara pengajian Melayu dengan pengajian alam Melayu. Ringkasnya pengajian Melayu ialah mengenai tubuh badan manusia bernama Melayu. Tetapi pengajian alam Melayu bermaksud seluruh alam Melayu yang luas itu daripada Pulau Easter sampai ke Madagaskar, daripada Pulau Jawa daripada di bawah sampailah kepada selatan Vietnam ataupun di selatan Siam. Jadi katakan alam Melayu itu luas, tidak tertumpu hanya kepada Malaysia ataupun Indonesia, tetapi lebih luas daripada itu. Jadi dalam perkembangan di ATMA ini, bidang tujuan pendidikan di ATMA ini ada 3, iaitu kemanusiaan, kemudian sains sosial dan juga etnosains. Jadi etnosains ini berada di dalam Institut Alam dan Tamadun Melayu. Jadi bagi mereka yang ingin membuat pendidikan peringkat master ataupun PhD, bolehlah berdaftar dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Baik, ini 3 bidang yang saya sebutkan tadi. Kalau yang pertama itu berkenaan dengan kemanusiaan, ada bidang-bidang yang mereka mahasiswa boleh ikuti, iaitu bidang kesusastraan, bahasa, filologi, agama dan seumpamanya lah. Begitu juga sains sosial, merangkumi bidang-bidang khusus, tetapi di ATMA ini bidang multidisiplin diutamakan dan akhir sekali ialah bidang etnosains, etnoteknologi, etnomatematik, termasuklah arkeologi, persekitaran atau environment, kejuruteraan, perkapalan Melayu misalnya, itu adalah satu bidang yang tidak khusus di Fakulti Kejuruteraan tapi boleh dibuat di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Termasuklah juga dengan perubatan. Baik, kita pergi kepada 2 paradigma perubatan yang kita cuba bincangkan hari ini. Pertamanya, sains perubatan. Ini adalah medical science yang ada pada hari ini yang selalu kita kaitkan dengan hospital dan juga klinik. Tetapi di sana ada satu lagi bidang namanya etnosains perubatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya ethnological medical science, di mana ilmu tentang etnosains ini adalah berasaskan kepada ilmu nenek moyang, warisan dari zaman ke zaman. Manakala yang sains perubatan itu ialah
satu ilmu yang dikutip, diambil melalui program pengajian di universiti. Jadi ada kurikulum dia, ya, ada prosesnya untuk menjadi seorang doktor. Dan ilmu itu terhad kepada ruang lingkup kurikulum ataupun buku yang telah disediakan oleh pihak universiti. Tetapi dalam etnosains perubatan dalam Melayu ini, di sana memang ada pun buku-buku, ya, tip Melayu ataupun tip Nabawi, dan juga kita lihat buku-buku perubatan dalam manuskrip Melayu lama dulu memang ada, ya, tetapi tidak diketengahkan, tidak dibawa untuk dipindahkan kepada huruf pertulisan Roman, daripada Jawi pada Roman. Tapi sebahagian besar manuskrip ini telah dibawa ke Belanda, telah dibawa ke London oleh apa yang kita tahu iaitu penjajah, dan bahan-bahan itu masih berada di sana, tetapi ini tidak menghalang kita yang ada di Nusantara ini untuk membina semula korpus ilmu ini, kerana orang-orang Melayu yang dulu, yang kita kata umur 50, 60, 100 masih hidup, dan ilmu ini telah disampaikan secara lisan kepada anak-anak, ya, kepada saudara mara. Dalam masa yang sama juga, kita mempunyai para penyidik yang telah pun membuat penelitian mengenai manuskrip dan telah memindahkan, ya, maklumat ilmu itu ke dalam bahasa Melayu pada hari ini dan menggunakan sistem ejaan Roman pada hari ini, ya. Baik, jadi dalam sains perubatan ini kita sebut perkataan yang mungkin tidak ramai orang sebut, iaitu alopati. Alopati ialah sains perubatan, ya, dan ia merupakan satu bentuk khidmat rawatan arus perdana yang dikaitkan dengan hospital dan juga klinik. Ya, manakala mereka menggunakan evidence base atau pembukti. Ya, jadi bukti ini maknanya kalau katalah kita nak merawat satu-satu penyakit dan ada ubat yang nak digunakan, maka ubat ni haruslah bahan ini haruslah dibawa ke dalam makmal, diuji. Selepas diuji di dalam makmal, kemudian digunakan, misalnya kita menggunakan tikus, ya, untuk diuji. Ataupun kalau kita kata masuk amal ni nak uji bahan-bahan untuk digunakan pada manusia ni, mesti digunakan kepada tikus. Yang kedua, mesti digunakan kepada monyet, ya, iaitu makhluk yang paling hampir dengan kejadian manusia. Jadi mengikut ujian ini, dia telah lulus di peringkat makmal, maka diuji di peringkat klinikal. Klinikal maknanya kita melihat hospital perlu mendapatkan sekitar 3,000 sakit untuk diuji dengan ubat ataupun penawar itu, barulah boleh disahkan bahawa ini adalah penawar atau ubat yang baik untuk sesuatu penyakit. Baik, jadi ia disahkan oleh authority. Authority ini maknanya pihak berkuasa yang menentukan sama ada ubat ini diterima pakai, boleh diterima pakai atau tidak. Jadi di sana ada organisasi besar, misalnya WHO ataupun FDA yang menentukan ubat apa yang boleh dipakai di hospital. Ini disebut sebagai authority define, maknanya definasi yang diberikan oleh pihak berkuasa ke atas sesuatu untuk diguna pakai dalam masyarakat. Jadi dia didokumentkan, dia mempunyai tempat rujuk dan dia mempunyai status undang-undang, ya, berkaitan undang-undang dan boleh disabitkan di mahkamah dan seumpamanya. Manakala etnosains perubatan, ia bersifat alternatif dan juga boleh bersifat komplementari. Alternatif maknanya ialah kalau masyarakat, ya, atau pesakit tidak mahu mendapatkan khidmat alopati, dia boleh pergi kepada alternatif, ya. Maknanya misalnya kita lihat bila disebut alternatif maknanya ada pilihan lain lah, ya. Bukan komplementari, ya. Beza komplementari dan alternatif ni agak keliru sikit, tapi saya ingin sebut tentang alternatif dulu. Jadi kalau katalah seorang sakit pada hari ini terkena penyakit yang mungkin pelik, ya, maka kita boleh pergi ke hospital untuk alopati, tapi kalau tak mau pergi ke hospital untuk mendapatkan khidmat alopati, kita dapatkan rawatan homopati. Ya, itu satu bentuk perubatan, khidmat rawatan yang diberikan oleh homopati yang berasal daripada Jerman. Begitu juga di India, misalnya mereka mempunyai satu perubatan alternatif namanya Ayurveda. Ya, produk mereka yang dihasilkan dalam bentuk produk yang disebut sebagai produk Himalaya, sudah ada sampai di pasaran. Ini disebut sebagai alternatif. Dan satu lagi ialah ginseng atau ginseng. Negara China telah menggunakan perubatan herba sebagai satu perubatan alternatif.
Jadi maknanya kalau di negara China, India ataupun Jerman ni mereka tidak mahu menggunakan khidmat rawatan alopati, mereka menggunakan yang 3 tadi yang sebut tadi. Itu dikatakan sebagai alternatif. Di negara kita, di tanah air di Malaysia maupun di Indonesia, ya kita tidak ada perubatan alternatif. Ya, hampir ke semua perubatan yang ada tergolong dalam complementary. Apa makna complementary? Complementary ialah khidmat rawatan yang diberikan bagi menyokong atau melengkapkan perubatan alopati. Misalnya kalau saya patah kaki, ya, saya pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Maka apabila doktor dapati patah kaki itu nampak teruk, jadi pelbagailah khidmat rawatan yang akan diberikan kepada saya makan masa yang panjang. Ya, maka saya akan didiagnose, X-ray dan seumpamanya, dan beritahu tuan akan terpaksa dimasukkan paku, masukkan metal ataupun logam dan juga skru untuk ikat bahagian-bahagian yang patah. Tapi dalam masa yang sama, setelah saya mengetahui bahawa saya akan dilakukan demikian rupa, mungkin saya nak dapatkan rawatan complementary. Ya, bukan alternatif, complementary. Maknanya saya nak dapatkan rawatan complementary, bagaimana mungkin complementary boleh memudahkan proses pemulihan kaki saya yang patah tadi. Jadi mungkin ada kaedah-kaedah itu yang digunakan oleh para perawat tradisional kata complementary dalam hal ini. Baik. Jadi complementary maknanya lengkap melengkapkan. Perubatan komplementari tidak bersaing ya dengan perubatan alopati, dan ini tak mungkin berlaku. Malah di UKM sendiri pun kalau kita sebut tentang komplementari ialah kita menggalakkan pesakit supaya bertemu dengan doktor, dapatkan khidmat rawatan doktor dulu, dan apabila sampai satu peringkat di mana alopati tidak dapat memberikan khidmat seterusnya, maka barulah pesakit datang kepada komplementari. Jadi komplementari ini dia berdasarkan kepada testimoni. Kalau sains perubatan berdasarkan pada evidence, bukti yang boleh dilihat, dirasa, dibau, dilihat, didengar dan dirasa, dan dapat dilihat depan mata secara konkretnya. Tetapi dalam bidang sains perubatan, ia berdasarkan kepada testimoni. Maknanya orang yang telah mengambil herba, yang telah dirawat secara komplementari ini, dia menyatakan bahawa saya telah pulih dengan rawatan ini. Itu testimoni namanya. Baik, testimoni ini haruslah mempunyai bilangan yang besar untuk dianggap sebagai satu bukti, ya, quote dan unquote sebagai bukti yang kukuh, yang kalau kita ambil maka kita boleh pulih, atau kita dapat rawatan itu maka kita boleh pulih juga walaupun tidak pergi ke hospital. Ini namanya testimoni base. Testimoni ini sebenarnya telah dibuktikan melalui amalan dan juga penghayatan ilmu kearifan tempatan ribuan tahun. Berbanding dengan clinical test tadi, mungkin berjalan dalam 2 tahun, 3 tahun, atau setahun, tetapi testimoni ini sudah bertahun-tahun. Saya akan beri contoh-contoh sakit dan juga bahan yang digunakan untuk merawat penyakit-penyakit. Baik, kalau dalam bidang sains perubatan disebut sebagai authority defined, iaitu definisi yang diberikan oleh pihak berkuasa. Dalam etnosains disebut sebagai everyday defined, definisi yang diberikan oleh orang ramai, oleh masyarakat, oleh kelompok, seharian begitulah. Misalnya, saya ambil contoh, saya kata saya demam, ya, maka saya fikir kalau saya tak nak makan ubat, saya diberitahu oleh petua, orang tua-tua supaya saya bungkus badan saya dengan ataupun tutup badan saya, selimut badan saya dengan selimut tebal, gebar, sampailah saya berpeluh. Ya, jadi saya pun lakukan demikian. Dan dalam sejam 2 saya tidur bersama dengan selimut yang membungkus badan saya tadi, maka saya berpeluh-peluh. Jadi mungkin lepas 2 jam itu, maka tidak ada lagi rasa panas, tidak ada lagi rasa demam, dan saya rasa saya sudah pulih. Dan tidak demam lagi, dan kepala pun tidak berat lagi. Maka itu adalah yang disebut seharian oleh ahli kelompok masyarakat. Ini disebut sebagai everyday defined. Ya, dan kalau ada orang lain yang demam juga, dibuat teknik yang sama, dan mereka juga pulih, dan apabila diulang berpuluh kali oleh mereka yang demam, maka ini disebut sebagai everyday defined. Ya, dia bukan bersifat authority. Authority haruslah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jadi kalau Kementerian Kesihatan misalnya berminat untuk melihat kaedah ini dan mahu menyelimutkan para pesakit di hospital dan disahkan bahawa ini adalah kaedah yang boleh digunakan pakai di hospital,
maka itu barulah disebut sebagai authority defined. Jadi yang menjadi hal dalam masyarakat kita ialah perkara-perkara yang everyday defined ini sebenarnya tidak boleh dibawa ke dalam authority defined di hospital, kerana di hospital sudah ada protokol, kaedah, cara, prosedur sendiri yang telah diatur oleh pihak hospital, dan kelompok daripada complementary ini tidak boleh masuk ke dalam hospital untuk menggunakan rawatan itu kecuali atas permintaan pesakit dan juga kebenaran pihak hospital. Jadi dalam hal ini yang saya sebut tadi, complementary tidak akan bersaing dengan alopati, tidak akan bersaing dengan hospital, tetapi menyokong ataupun melengkapkan rawatan yang diberikan kepada pesakit. Jadi apapun pada kedua-dua bentuk paradigma ini, kedua-duanya ialah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kesihatan ahli-ahli dalam masyarakat kita. Baik, kita pergi kepada sikit lagi tentang skop Endosign ini. Yang saya sebut tadi ialah Endosign berfokus kepada pemeliharaan kesihatan, iaitu melihat dari sudut makanan, ibadah dan juga riadah dan juga ibadah Kerana apabila kita orang Melayu ni menerima Islam, maka ibadahlah sebahagian daripada konsep perubatan, kerana dia memelihara kesihatan kita melalui sembahyang, melalui puasa, melalui zikir, melalui baca Quran, dan semua itu menyumbang kepada kesihatan yang baik. Kemudian pencegahan penyakit. Kita ada petua, kita ada panduan daripada orang lama-lama, kita ada petua daripada orang tua-tua dulu yang memberitahu kita ni boleh makan, ni tak boleh makan, cara masaknya begini dan seumpamanya. Ini adalah tujuan untuk mencegah penyakit. Jadi kita makan ulam-ulam, kita makan jering, kita makan ulam raja, kita makan daun-daun seumpamanya, bertujuan untuk mencegah penyakit. Dan akhir sekali barulah kita pergi kepada perawatan dan pengubatan penyakit. Jadi kalau kita lihat dari sudut inilah, terdapat pelbagai pendekatan dalam Endosign ini. Dari sudut fizikal, kita boleh rawat dalam bentuk fizikal, kita boleh rawat dalam bentuk spiritual. Kerana dalam spiritual ni ada gangguan, misalnya daripada makhluk halus umpamanya. Yang ini tidak diberikan khidmat oleh alopati, tetapi dalam Endosign ada pendekatan yang memberi rawatan spiritual kepada mereka yang sakit. Begitu juga dengan psikologi ataupun sakit mental, emosi seumpamanya, ada pendekatan yang dilakukan. Kemudian kaedahnya banyak, kaedahnya ada yang sentuh, tepuk, ada yang urut, ada yang menggunakan gelombang tangan seumpamanya, ada yang beri makan minum seumpamanya, dan juga ada bacaan-bacaan yang digunakan, disebut sebagai mentera. Dalam bahasa Arab disebut ruqyah. Jadi ruqyah ni maknanya mentera. Ruqyah ni ada dua, satu ruqyah syar'iyah, satu lagi ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan dalam Islam, yang tidak langsung bercanggah dengan syariah. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mempunyai unsur-unsur syirik. Itu juga disebut sebagai mentera syirik dan juga mentera syariah. Jadi dua-dua ni kita harus faham. Di dalam perubatan Melayu, kita meletakkan kepentingan ruqyah syariah. Manakala ruqyah yang dikatakan syirkiyah itu maknanya tidak dibenarkan dalam amalan kehidupan orang Islam. Baik, seterusnya kita lihat ada alat-alat yang digunakanlah dalam merawat. Begitu juga kalau di hospital klinik, mereka mempunyai alat stetoskop, alat untuk mengukur suhu, alat untuk ultrasound, melihat untuk scan dalam badan, ada anak lelaki atau perempuan, ada ketumbuhan seumpamanya, ada X-ray, itu alat-alat. Tetapi dalam Endosign perubatan juga ada alat-alat yang digunakan untuk membantu proses perawatan tadi. Baik, begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan, tidak mempunyai dadah tetapi lebih banyak bersifat sumber alami, iaitu flora, iaitu herba, tanaman dan juga sayuran. Juga fauna. Fauna ni maknanya binatang lah. Ada juga khidmat rawatan digunakan seperti menggunakan lebah. Sengat lebah itu boleh membantu untuk mengurangkan sakit ataupun menjadi penawar. Selain daripada madu itu, binatang tu boleh digunakan. Begitu juga dengan racun ular yang boleh digunakan untuk menawarkan bisa ular itu sendiri. Begitu juga dengan air yang digunakan dalam rawatan, bahan galian seperti garam, emas, perak, tembaga, batu, tanah, dan pelbagai lagi lah yang digunakan dalam Endosign ini. Jadi
mungkin kita boleh meneliti lebih mendalam mengenai bidang ini. Dan apa yang baik tentang Enosign ini, apabila Islam datang ke sebelah Nusantara ini, Islam telah memurnikan lagi amalan dan juga penghayatan Enosign. Ya, jadi kalau dulu kita lihat orang Melayu makan tidak ada sistem, misalnya tidak tahu makan tangan kiri, menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Islam datang memberitahu kita makan dengan tangan kanan dan kita istinja guna tangan kiri. Jadi ada satu sistem yang menjaga cara makan itu. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa kalau makan, jangan campurkan makanan haiwan daripada laut bercampur dengan haiwan di atas darat. Jadi kalau boleh, yang sebaiknya dielakkan percampuran makanan itu. Begitu juga Nabi SAW menyebut kalau kita makan daging merah, ya, makanlah seminggu sekali, bukan makan tiap-tiap hari. Manakala daging putih, iaitu ayam, burung, boleh dimakan 2 atau 3 kali seminggu. Tetapi daging merah daripada lembu, kambing, unta, ini kita makan hanya seminggu sekali. Dan selain pada itu ialah makan ikan. Jadi ini adalah panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, memurnikan kaedah cara kita makan dan menjaga pemakanan ini. Dan Nabi juga sebut apabila kita makan ni, simpanlah 3 benda, ya, jagalah 3 benda. 1/3 untuk perut, dalam perut ni haruslah disimpan untuk air, ya, 1/3 untuk minuman, ya, 1/3 itu makanan, 1/3 lagi lah napas. Maknanya bila kita makan, kita harus berpada-pada, jangan sampai terlalu kekenyangan dan susah untuk kita bernafas. Dan Nabi sebut berhentilah sebelum kenyang, ya. Baik, kita terus pergi contoh amalan. Misalnya mandian, ya, dalam perubatan Enosign, perubatan alam Melayu ini ada kaedah mandian, memandikan orang sama ada menggunakan flora fauna, bunga-bunga seumpama yang mempunyai gelombang-gelombang, ya, pada mandian ini, sama ada menggunakan begitu juga dengan rempah, urut yang ada dalam banyak masyarakat, tetapi alam Melayu mempunyai kaedah urutnya itu sendiri, bekam, dan juga berlaku dalam tempat lain. Tapi di tanah air kita, orang Melayu lebih dekat kepada kaedah bekam darah atau bekam basah, ya. Kalau kita lihat orang Cina daripada utara, mereka menggunakan bekam angin, ya, bekam angin, mereka menggunakan lilin dan seumpamanya. Baik. Contoh amalan dalam perubatan alam Melayu juga adalah riadah. Ya, seni bela diri itu sendiri adalah bentuk riadah yang boleh menjaga kesihatan, mencegah penyakit dan merawat penyakit, ya. Jadi sebab itu dalam perubatan Enosign ini dia lebih bersifat holistik, ya. Dia mempunyai elemen-elemen 4 itu, ya, physical, spiritual, emotional dan juga mental untuk merawat pesakit, ya. Baik, penyediaan makanan, penggunaan herba, rempah-rempah yang digunakan, sentuhan tangan, tepuk seumpamanya, dan juga ruqyah, iaitulah mentera syariah dan juga mentera yang lain, ya. Baik, ini saya bagi satu contoh, misalnya sakit pinggang. Ya, kalau sakit pinggang ni biasa orang akan pergi urut. Kalau tak jadi urut, dia akan dapatkan ubat-ubat untuk menahan sakit. Jadi kita makanlah ubat-ubat yang boleh menahan sakit. Tetapi kita juga boleh makan satu tumbuhan yang namanya daun saderi atau daun seleri, dibuatkan sup, ya. Kita ambil satu ikat dan kita rebus, kemudian kita tapis airnya dan kita minum, ya, 3 kali sehari. InsyaAllah biasanya akan sembuhlah sakit pinggang itu. Jadi boleh cuba, tetapi doktor tidak tahu, tak dapat mengesahkan kerana ini adalah ilmu Ethnosign, bukan ilmu alopati, ya. Dan ilmu ini diturunkan oleh orang tua dulu dan diamalkan penghayatannya sudah beribu tahun. Jadi boleh cuba, dan saya sendiri sudah cuba dan memberi testimoni yang baik. Saya boleh mengaku bahawa saya telah cuba dan pulih, ya, sakit pinggang. Dan seterusnya kita pergi kepada denggi. Denggi ini tak ada ubat. Di dalam hospital pun tak ada ubat sehingga hari ini. Hanya diberikan Panadol, diletakkan dalam penjagaan oleh hospital. Tetapi orang tempatan di negara kita telah jumpa formula ataupun penawarnya. Dalam kes denggi ini, biasanya platelet itu akan turun. Ya, kadar platelet itu akan turun sampai ke bawah lah, sampai 2 angka, sampai 30. Ya. Mungkin sebelum tu mungkin 100, kemudian turun 70.
Jadi bila platelet ni rendah dalam darah, maka kita akan menjadi lemah, ya, tidak bermaya. Tetapi dengan minum sup ketam ataupun pucuk betik kita ambil dan jadikan dia jus ini, dia boleh membantu meningkatkan platelet itu kembali. Baik. Sehingga ini tidak ada ubat denggi. Ya, dan yang pulih adalah bergantung kepada kekuatan antibodi pesakit itu sendiri. Jadi ilmu kearifan tempatan, local knowledge, local wisdom telah pun menemui formula ini. Jadi kita boleh gunakan kaedah bahan ini, ya, untuk merawat denggi. Jadi yang ingin saya tekan di sini ialah ilmu sains perubatan ada sempadannya. Bila sampai sempadannya tidak ada rawatan yang boleh berikan, ini dinamakan sebagai apa disebut sebagai idiopatik, ya. Idiopatik maknanya tahap yang sudah tak dapat tak diketahui punca. Kalau tahu punca pun tak tahu bagaimana nak merawatnya lagi. Baik. Jadi dengan itu kita berpindah kepada ataupun mendapatkan rawatan komplementari. Baik, saya ingin berhenti di situ dulu dan membuat kesimpulan. Yang pertamanya, etnosains perubatan alam Melayu ni ilmu kearifan tempatan dalam kelompok etnik-etnik, ya, di dalam suatu masyarakat, dan penekanan diberikan kepada penjagaan kesihatan, pencegahan penyakit dan perawatan penyakit. Bukan saja perawatan, tetapi yang dua tu lebih penting, ya, kerana kalau orang menjaga kesihatan dapat mencegah penyakit, maka dia tidak sakit. Tetapi kalau dia sakit, maka ada kaedah untuk merawatnya. Seterusnya, etnosains perubatan bersifat komplementari. Dia melengkap dan melengkapkan sains perubatan. Dia tidak bersaing dengan perubatan alopati atau perubatan hospital. Ya. Jadi oleh kerana itu tidak timbul permusuhan atau pertelingkahan di antara dua paradigm ini. Kerana komplementari sentiasa menyokong, membantu dan melengkapkan khidmat rawatan alopati. Dan lagi sekali lah kelebihan etnosains perubatan perlu diangkat dan dimartabatkan dalam semua negara lah, ya, khususnya di negara kita sendiri. Jadi kalau India boleh angkat Ayurveda, negara China boleh angkat Sanseng, Jerman boleh angkat homeopati, maka mengapa tidak, ya, di Nusantara ini kita mengangkat perubatan komplementari ataupun etnosains kita ke peringkat yang lebih tinggi, ya. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit yang disampaikan dalam siri ceramah pertama ini dapat dimanfaatkan oleh para penonton dan para pendengar, dan saya boleh dihubungi di alamat yang dipaparkan di bawah. Sekian, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti siri ini dan harap dapat berjumpa pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.